Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ini saya akan kongsi sikit tentang strategi bab 3 kegravitian. Ini 3.3 satelit buatan manusia. So boleh tengok kalau dalam buku teks, buku surat 103. Ini contoh gambar ISS, Stesen Angkasa Antarabangsa. Sama macam kat dalam buku teks juga. Ini ada kaitan dengan ni. Ada daya memusat. Kita dah belajar di 3.1 hari tu. Rumus daya memusat dan hukum kegravitian Sebastian Newton digunakan untuk menerbit dan menentukan laju linear satelit. So dalam tajuk ni kita nak belajar mengira lah berapa laju linear satelit. Satelit tu bergerak dengan berapa kelajuan. Kita kat sini jisim bumi M, kemudian jisim satelit M kecil, jari orbit satelit R kecil, laju linear satelit V ni kita cari, tempo orbit. Masa dia bergerak tu lah. Ini satelit buatan manusia. Satelit yang bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi akan mengalami daya memusat, iaitu daya graviti. Kita dah belajar sebelum ni. Di 3.1 kita ada belajar daya graviti, daya memusat, iaitu F sama dengan GMM bagi R kuasa 2. Itu daya graviti antara satelit dengan bumi. Kemudian daya memusat pada satelit F sama dengan mv square over R. mv kuasa 2 bahagi R. So sekarang kita samakan daya graviti ni. Kita samakan daya memusat, kita samakan dengan daya graviti. Dua-dua tadi lah. Kita jadikan dia sama dengan, jadikan dia persamaan kat sini. Satu persamaan yang baru. So gantikan mv square over R sama dengan GMM bagi R kuasa 2 dan selesaikan V kuasa 2 tinggal kat sebelah sini. Lagi sekali kita akan dapat laju linear satelit ialah V sama dengan hujai kuasa 2 GM bagi R. Sebab GM adalah malah laju linear satelit hanya bergantung pada jejari orbitnya. GM ni malah, G tu pemalar kegravitian, M besarlah jisim bumi. So dia hanya bergantung pada jejari orbit jarak kan. So ni satelit buatan manusia lagi. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, so R tadi ada dua kan, R tambah H. R ni adalah jejari bumi, so H tu adalah ketinggiannya dari permukaan bumi. So kita selesaikan tadi, kita letak, dia akan jadi R kecil bawah ni. So dia akan jadi macam ni last sekali. Senang nak ingat yang ini je lah. V sama dengan hujai kuasa 2 GM bahagi R. So ini laju linear satelit. Ini disebut dalam buku teks. Satelit untuk GPS. So GPS ada 3 benda penting lah. Ada satelit, ada ground station, ada receivers. So semua ni lah untuk
hasilkan GPS. Kita suruh pakai harian. So ni konsep GPS. Okay. Kita on GPS pada handphone, so dia hantar ke satelit hantar ke ground station, boleh hantar balik ke satelit dan kita boleh berhubung dengan dunia luar lah. Okay. So satelit pecah kepada dua. Dekat sini satelit geopogon, okay, dan satelit bukan geopogon. Okay. Kita tengok satelit geopogon berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi. Bumi geopogon dia berada pada orbit yang tetap. Okay. Dan bergerak melalui bumi dalam arah yang sama dengan putaran bumi pada paksinya. Sebab tu kita boleh nampak, kalau kita pernah nampak malam-malam kita nampak macam ada bintang tu, so dia tetap kat situ. So itu mungkin satelit geopogon. Okay, kedudukan dia tetap di situ. Okay, bergerak melalui bumi, arah yang sama dengan arah putaran bumi. Dan tempoh orbit dia adalah sama 24 jam. Okay, sama dengan putaran bumi. Okay, kemudian ini pula satelit bukan geopogon. Okay, biasanya berada dalam orbit lebih rendah atau lebih tinggi. Lebih rendah, macam barisan kuning ni, ataupun dia lebih tinggi dari orbit bumi, geopogon. Okay, mempunyai tempoh orbit lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Okay, berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Okay, ini sikit tambahan. Satelit geopogon berada di ruang angkasa dan mengorbit bumi. Okay, kelihatan pegun kerana kelajuan sama dengan kelajuan bumi. Kita nampak dia tetap kat situ. Kemudian contoh yang beri kat sini, macam yang tadi lah. Okay, section satelit bumi, ada pemancar, ada situ ada transmitter dia, hantar ke satelit dan satelit hantar balik ke section satelit bumi. Dan ni kegunaan dia. Okay, ini macam buku teks juga, muka surat 106. Okay, perbandingan satelit geopogon dan satelit bukan geopogon. Okay, untuk satelit geopogon, okay, kita dah tengok tadi arah gerakan sama dengan gerakan bumi. Okay, dia orbit mengelilingi bumi. Okay, dia punya tempoh 24 jam. Okay, berada di tempat yang sama muka bumi. Satelit komunikasi dia digunakan untuk komunikasi. Okay. Kemudian contoh Meosat. Meosat adalah contoh satelit geopogon. Dan ini formula dia untuk menentukan pi kuasa 2 R kuasa 3 GM. Okay, ini untuk menentukan tempoh dia bergerak lah, tempoh putaran tempoh gerakan orbit dia. Kemudian laju linear guna formula tadi lah, punca kuasa 2 GM bagi R. Okay, ini pula contoh. Okay, satelit bukan geopogon. Okay, arah dia tidak perlu sama dengan arah putaran bumi. Okay, orbit mengelilingi bumi juga, tapi arah dia tak semestinya sama dengan bumi, mungkin bertentangan. T lebih pendek, okay, atau lebih panjang dari 24 jam, berada di tempat berubah-ubah. Okay, pengimejan bumi ini untuk GPS. Okay, kalau yang tadi untuk komunikasi. Sekarang bukan geopogon untuk GPS, untuk kaji cuaca. Okay, contoh kita ada Tiongsat, Razaksat, okay, Pipit dan ISS sendiri lah. Dan ini formula dia untuk tentukan tempoh dia sama masa putaran orbit dia. Okay,
dan V masih sama formula. V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Okey, kemudian saya teruskan ke bahagian akhir untuk tajuk ni. Okey, kita ada hal laju lepas. Okey, apa tu hal laju lepas? Kalau tengok dalam konteks, dia adalah hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Ni macam kita tengok kalau roket berlepas, diperlukan itu kalau kita nak terangkan dari segi momentum semua ni, berlaku letupan dulu dan mengangkat dia naik ke atas, menolak dia naik ke atas. Tapi dalam masa yang sama dia perlukan hal laju, hal laju yang sangat tinggi lah untuk lawan tarikan graviti tu supaya dia dapat bergerak ke angkasa lepas. Kalau kita tengok banyak movie pun, so maksud dia ada pengiraan dia lah. Okay, katakan satu objek berada pada jarak R dari pusat bumi. Okay, jisim objek ialah M, jisim bumi ialah M besar. Objek itu mempunyai tenaga kebayaan graviti U sama dengan negatif GM M bagi R. Okay, negatif GM M bagi R. Ini kita boleh cuba uraikan dari formula MGH. Okay, kita combine dengan MGH adalah tenaga keupayaan. Okay, kita combine dengan G tarik pecutan graviti GM bagi R kuasa 2 yang kita belajar dulu di 3.1. So mungkin dia akan dapat U sama dengan negatif GMM bagi R. So negatif sebab dia arah dia ni berlawanan dengan tarikan graviti. Okey, hal laju lepas dicapai bila tenaga kinetik minimum dibekalkan kepada objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan gravitinya. Okey. Kalau itu tenaga kinetik minimum tambah tenaga keupayaan sama dengan kosong. So half mv square, ini tenaga kinetik. Okay, negatif GMM bagi R, ini tenaga keupayaan tadi. Ya. Ini tenaga keupayaan tadi. So bila kita samakan dengan kosong, so dia akan jadi GM ni akan pindah ke sebelah kanan. So kita akan dapat V kuasa 2. Okay. Dan dapat juga laju lepas sama dengan 2 GM, punca kuasa 2 GM bagi R. Okay, beza sikit lah dengan laju linear satelit tadi. Okay, ni ada tambahan kat sini, dia ada nombor 2 kat sini. So laju lepas, V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Okay, ini formula tadi. Okay, contoh pengiraan. Ini sama juga dalam buku teks, di convert masuk ke sini ya. So maksudnya kita gantilah formula tadi, V sama dengan 2 punca kuasa 2 GM bagi R, 2 darab 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 ke G memalakan keravitian. So M jisim bumi ini kemudian bahagi dengan jejari bumi. So kita akan dapat 11.2 km per saat. So ini maksudnya inilah laju lepas ataupun hal laju minimum yang diperlukan untuk, contohnya untuk sebuah roket, diperlukan untuk keluar ke angkasa lepas. Okey, manfaat dan aplikasi sama juga. Baca.
Okay, laju lepas di bumi yang tinggi iaitu 11,200 meter per saat. Okay, manfaat pada indikasi kepada manusia, manfaatnya adalah mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Okay, molekul-molekul, bukannya semua benda boleh senang nak keluar ke lepasi atmosfera, keluar ke angkasa lepas. Okay, molekul-molekul atmosfera bergerak dengan laju linear purata 500 meter per saat. Okay. Oleh itu, oleh demikian, molekul udara yang bergerak secara rawak tidak mungkin terlepas dari bumi rosak ke angkasa lepas. Itu salah satu manfaat dia lah. Okay. Okay, laju lepas ini antara manfaat lain dari bumi yang laju lepas yang dari bumi yang tinggi memberikan kapal terbang komersial terjun sehingga paras yang tinggi atmosfera tanpa kemungkinan tak mungkin terlepas ke angkasa lepas. Okay. Masih lagi di kawasan atmosfera. Okay. Laju linear kedua-dua masih lebih rendah daripada laju lepas dari bumi. Okay. Kapal terbang komersial berterbang dengan laju linear 250 meter per saat. Sedangkan jet pejuang boleh mencapai laju linear supersonik 2,200. So jauh lagi nak melepasi yang minimum laju lepas tadi itu. Okay, pelancaran roket ni yang last sekali. Memerlukan kuantiti bahan api yang besar. Yang kita belajar dalam momentum dulu. Okay. Pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa rejang yang tinggi bagi membolehkan roket mencapai laju lepas di bumi dan menghantar ke angkasa lepas. Okay. Sekian, itu saja untuk lanjut ni.